Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kita kembali dapat bersama-sama dalam kuliah hari yang ke-26 Ramadan 1441, 19 hari bulan Mei 2020. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari tuan-tuan. Ya, selamat datang tuan-tuan. Ku sangkakan panas hingga ke petang ini satu apa kita nak panggil ya? Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari, satu peribahasa kah? Ya, yang disebut dalam tata bahasa Melayu, dalam khazanah kayanya bahasa Melayu, yang membawa arti panas itu sesuatu yang kita harapkan berterusan, berpanjangan, tiba-tiba hujan di tengah jalan, ya. Kita harap panas tu sampai ke petang, maknanya sampai ke sudah, sampai ke penghujung kehidupan kita. Tiba-tiba hujan di separuh jalan itu, tak ada nak habis hari hujan dah turun. Macam kemarin lah. Saya dekat office kemarin ni, betul-betulnya memang nak cakap dengan tuan-tuan dah, bukan nak kenal tuan-tuan. No, betul-betul kita pun dah buat iklan, kita pun betul-betul nak jumpa tuan-tuan di Maya ni. Kan? Tiba-tiba Allah Ta'ala tulis baru 2-3 patah kita bercakap. Kan? Pak Su Kasim pun baru masuk je waktu tu. Kan? Tiba-tiba terputus lah kerana dia tidak dapat meneruskan sebab datanya sudah kosong pada ketika itu tuan-tuan. Jadi yang kata kusangkakan panas hingga ke petang ini, dia sebenarnya sesuatu yang subjektif ya. Ada sesuatu yang kita harap kebaikan, kita nak baik, kita nak bahagia. Benda itu juga adalah sesuatu yang tidak langsung bercanggah dengan agama, bahkan dianjur oleh agama. Nampak tak? Tiba-tiba hujan di tengah jalan, hujan sebelum sampai ke petang. Itu ujian Allah. Kan? Macam kita lah sebelum PKP kan, sebelum Ramadan kan, PKP kan. PKP tu kita dah tak boleh keluar pergi ke mana-mana dengan kawalan yang begitu ketat, nak langkah sempadan tak boleh, nak keluar. Waktu awal-awal dulu tuan-tuan ingat, seorang yang biasa pergi masjid menangis-nangis bila dengar as-salatu fi buyutikum, ayat mata keluar tuan-tuan. Kan Ustaz Zahid? Pasal apa? Pasal keinginan dia adalah di masjid. Dia nak sembahyang di masjid, rutinnya tiap-tiap waktu di masjid, malam hari dia di masjid. Jadi kusangkakan panas hingga ke petang, dia duk ingat dia akan mati dalam keadaan demikian, dia akan menamatkan hidup dia dalam keadaan demikian. Tetapi Allah Ta'ala tulis dia tak dapat pergi masjid. Nampak tak tuan-tuan? Ada keluarga yang dia tak pernah sangka bahawa ayah dia yang pergi di medan dakwah, kawan-kawan kita yang pergi tabligh kan tuan-tuan. Mereka tu pergi berdakwah. Kita tak boleh pergi, jangan salah orang yang pergi. Kita tak boleh pergi, jangan marah mereka yang pergi. Mereka itu tak buat benda salah pun. Kan? Bukan mereka pergi mereka pergi majlis taklim, mereka pergi berdakwah, mereka pergi buat kerja agama. Tuan-tuan tiba-tiba ayah yang pergi itu bawa balik benda tu tuan-tuan. Apa dia? Dia bawa balik virus COVID-19 yang sangat digeruni itu. Allah Ta'ala dah tulis. Kan? Sampai-sampai duduk tak lama, sakitlah dia. Allah, anak dah pisah, pergi berdakwah dah berapa lama, tiba-tiba dah kena berpisah, masuk dalam ward. Nah, alhamdulillah anak isteri selamat, dia tak kena, tapi dia yang kena masuk pergi dalam itu, rupa-rupanya dia duduk di situ. Anak terpisah, ada anak yang terpisah dengan ayahnya, ada isteri terpisah dengan suaminya, ya, pada saat di mana
Dia menyangka bahawa dia dapat bersama dengan mereka pada saat umat Islam berpuasa bersama-sama, solat tarawih bersama-sama, berbuka bersama-sama, bersahur bersama-sama. Tiba-tiba dia kena duduk seorang-seorang dalam bilik kuarantin. Ada yang lebih dahsyat daripada tu, tuan-tuan. Keluarga yang terpaksa berpisah dan terus berpisah selama-lamanya. Anak itu cerita, tuan-tuan, dia kata dia tak sangka bahawa kali terakhir dia dapat jumpa dengan mak dia adalah hari di mana mak dia nak dipindahkan masuk ke ICU. Nah, hari di mana mak dia kena pindah keluar pergi habis. Tak boleh lagi dah. Dia terpaksa berpisah. Dia kembali pulih. Mak dia meninggal dunia, tuan-tuan. Terpaksa, siapa pun tak boleh jumpa lagi. Duduk dalam bilik, dalam ICU. Orang nak jumpa PPE pakai, tuan-tuan. Yang boleh jumpa adalah pegawai perubatan tertentu yang dengan prosedur ketat. Dan kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Mati syahidlah dia, tuan-tuan. Maka tak ada siapa boleh tatap lagi wajahnya. Dia akan terpisah selama-lama. Tuan-tuan bayangkan. Itu kusangkakan panah hingga ke petang. Betul tak, tuan-tuan? Tapi dia mati syahid. Tak ada masalah. Orang yang mati dalam keadaan dia kena virus COVID-19 ini, dia orang beriman, dia mati syahid. Cuma kita nak cerita ada orang yang dia kusangkakan panah itu hingga ke petang dalam perkara baik. Ada yang perkara buruk. Dia syok, tuan-tuan, baca surah abang kemarin. Nah, di satu tempat, satu kampung, tuan-tuan, pihak polis masuk pergi cukup. Saya ingat ada berapa belas orang, 14 orang apa, tengah duduk main judi. Tuan-tuan, berjudi apa? Mereka berjudi sabung ayam. Siap dengan gelanggang. Nah, bersabung RM500, RM1,000, beribu-ringgit. Ketika itu dirampas. Turut dirampas peralatan untuk sabung ayam. Semua orang Islam. Bulan Ramadan mereka berjudi. Bayangkan, mereka dah berjudi berapa hari dah. Seronok tengah duduk berjudi. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kena tangkap, tuan-tuan. Kemarin juga kisah satu kumpulan anak muda yang telah diserbu dan ditangkap pada jam 2 pagi, tuan-tuan. Di satu enap desa. Mereka dah masuk semalam di situ. Buat apa, tuan-tuan? Mereka ya-ya-ye. Mereka tengah khayal. Mereka tengah duduk dalam keadaan mengisap dadah. Kebanyakan daripada mereka ini, tuan-tuan, kat 40 orang kalau tak salah. Nah, 10 orang daripada kumpulan itu adalah penagih ataupun yang disahkan mengambil dadah, termasuk metamfetamin dan sebagainya. Dan sejumlah kumpulan ini majoritinya anak muda lelaki, ya. Ada juga satu jumlah, saya ingat 11 orang kalau tak salah ingat saya kemarin dalam paper, budak-budak perempuan, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Nampak? Jadi mereka ini juga kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Nampak? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kita nak cakap dalam isu ni, kita nak ambil di mana? Kita nak ambil bagaimana harapan kita. Kita semua ada harapan. Kita semua ada impian. Kita semua ada keinginan. Kita semua ada, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Kita nak kebaikan yang baik. Kita nak kehidupan yang sempurna. Kita nak keredaan Tuhan selama-lamanya. Tetapi kita ada ujian dalam kehidupan. Ada sesuatu yang pasti menghalangi kita, mendepani kita dan mencabar kehidupan kita. Sebab itu kita kena terus dengan strategi, terus dengan perancangan, terus dengan usaha, terus dengan kekuatan untuk terus kita di dalam usaha memastikan yang kita impikan itu mencapai redha Allah Subhanahu wa taala sudahnya, tuan-tuan. Nah, al-insanu yudabbir wallahu yaqdir. Manusia ini, Tuan Malik, dia hanya mampu merancang. Tuhan saja yang menentukan, kan? Cuba tengok, ada benda yang kita tak sangka-sangka pun, tiba-tiba dah berlaku pun. Kan? Dah berlaku pun. Di mana dia orang sangka, tak sangka pun. Tapi demikianlah. Kalau benda itu belum berlaku, yes, itu kita punya. Kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar. Tapi kalau dah berlaku, we have to accept. Kita kena redha dan kita kena bersabar dengan apa yang Allah telah tentukan sebagai sebahagian daripada ujian di dalam kehidupan. Nampak tak? Kawan-kawan kita buat bendang contohnya, kan? Rumah Tuan Malik nak pergi kot tu lah, kan? Kawasan bendang banyak. Kita tengok berapa ramai yang bila dia tabuk benih, dia tabuk baja, dia menanam, dia menyulam daripada benihnya tak nampak sampai tumbuh, kemudian menghijau,
dalam hatinya ada apa? Dalam hatinya berbunga 1001 harapan. Mereka yang menanam ini impiannya adalah melihat benih itu akan membesar dan tidak ada satu pun yang tunasnya mati. Tidak ada satu pun yang kemudiannya rosak. Tidak ada seekor pun makhluk perosak yang akan memusnahkan tanaman. Betul tak betul? Nampak? Seronok kita jalan tengok hijau. Lepas itu kita akan jaga tanaman kita. Itu ikhtiar. Kita jaga usaha kita. Itu usaha yang mesti kita buat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tabuk baja, kita meracun, kita merumput, kita cabut benda-benda yang merosakkan. Kita patut tambah ayak, patut keringkan ayak sedikit, keringkan ayak sampai masa ayak kering. Tapi ada tidak orang yang jaga, orang yang rawat, orang yang cukup hati-hati, tiba-tiba kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari? Ada tak nak tanya? Cuba tanya kawan-kawan kita yang buat bendang, ada tak ada? Tentu jawapan dia ada. Ada tak? Muda punya duduk jaga, naik bukan saja menghijau, sudah kan jadi kuning. Sudah masak pun padi itu. Padi dah masak, tuan-tuan. Dalam padi itu masak, baru duduk nak telefon hello, nak panggil mesin padi masuk mai ambil. Tiba-tiba malam itu Allah hantar ribut, Allah hantar angin yang kemudiannya merapatkan semua sekali dalam keadaan disusuli hujan yang lebat, sehinggalah berjam padi yang telah merunduk, tuan-tuan. Dia punya tangkai buntin, dia punya padi berisi merunduk, duk tunggu nak tuai. Tiba-tiba sudah rebah dibadai oleh angin, hujan yang turun mencurah-curah menenggelamkan padi, tenggelamlah dalam air. Tuan-tuan, bayangkan orang yang mengusahakan padi itu, apa rasa dalam hatinya? Ya Allah, habis usahaku. Ya Allah, apakah ujian ini lagi yang akan ku terpaksa harungi? Terima. Tak ada jalan. Ada tak ada ujian macam ni? Ada. Macam itulah, tuan-tuan. Ini ujian dalam hidup. Kita tak boleh nak menelah sesuatu dan telahan kita itu tepat. Kita hanya boleh meneka dalam kesamaran. Ya, kita boleh cuba untuk sipir, untuk darah. Ahlan wa sahlan ya Syekh Idris Siwa Al-Masri. Ahlan ya khuya. Ahlan hayakallah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, al-insanu yudabbir, kita ini merancang sahaja. Wallahu yaqdir. Allah Ta'ala yang menentukan akhirnya. Di hujung usaha kita, kita tetap terikat dengan ketetapan dan ketentuan Allahu Azza wa Jalla yang telah pun menulis segala-galanya, untung baik dan untung buruk itu di Lauhil Mahfuznya. Cuma Allah tak habaq kat kita, Allah tak bagi tahu kita saat lagi nak jadi apa, esok nak jadi apa, sipulan-sipulan ni ahli syurga ke ahli neraka, dia ni orang berjaya ke orang gagal, dia ni ada rezeki ke tak ada rezeki. Allah tak bagi tahu, Allah tak habaq pun dekat kita. Allah Ta'ala bagi dekat kita akal. Allah Ta'ala hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa Quran, bawa hadis, tunjuk kepada kita jalan hidup. Macam ni jalan nak jadi ahli surga. Jangan buat begini nanti kamu pergi ke neraka. Allah Ta'ala wajibkan kepada kita ayat pertama turun, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Ya, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Allah. Makna kita disuruh belajar. Kita akan mengaji untuk menambahkan pengetahuan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Dalam bab dunia, kita nak tut pokok, silakan, tak ada masalah. Tetapi syariat menentukan dasarnya. Syariat menentukan hukum hakam yang telah sedia di dalam sepanjang disiplin ilmu Islam. Akarnya Quran, kemudiannya hadis, kemudian hukumnya ijma', kemudian hukumnya qiyas, dan fiqh itu terus berkembang, dan ia terus berkembang bersama zaman yang terus berputar ini. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan yang sedang kita saksikan di zaman PKP. Jangan terkejut, orang pakat bising, ni nak sembahyang Jumaat macam mana 12 orang, ambil tang mana? Itulah yang kata fiqh itu berkembang. Nampak tak tuan-tuan? Iza daqat tasa'a, apabila kita sempit, maka Islam itu diluaskan untuk kita. Tetap ada jalan selesainya. Jangan bimbang.
Sebab itu orang beriman sentiasa positif. Dia tidak akan negatif di dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kehidupan di dunia sementara ini. Terus bergantung dengan Al-Quran, bergantung dengan sunnah Nabi, bergantung dengan pimpinannya para ulama yang muktabar, maka kita akan sentiasa dalam keadaan terpimpin hidup. Tuan-tuan, kalau jatuh kita bangun lagi. Kalau jatuh kita bangun lagi. Kalau kita nak jemerang ke seberang sungai, arus itu deras, kita nak pergi tepat di hadapan, jangan langkah ke depan, kita langkah ke tepi. Kita mengiring badan kita. Kalau kita buka badan kita, kita akan dibadai arus yang kuat. Kita mengiring, kita kecilkan diri kita. Kita pergi ke arah depan, melawan arus. Tapi sudahnya tuan-tuan, kita tetap bergerak. Kita tetap berjalan. Tak boleh ku buat semua, tidak ku tinggal semua. Tak boleh aku melangkah luas, aku melangkah walaupun kecil langkahku, tetapi ia terus berjalan. Akhirnya poin kita yang kita nak pergi, tetap kita akan sampai. Kalau takut di lambung ombak, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tapi tuan-tuan, kita memang akan di lambung ombak. Suka tak suka, kita mesti bersedia untuk di lambung ombak. Jadi orang Islam, memang kita dibadai ujian. Sebab apa? Sebab hidup kita ini adalah sesuatu yang sunnatullah, ujian itu. Dia satu yang fitrah. Kepada semua Nabi-Nabi, Allah balakkan mereka itu dengan ujian. Begitulah kemudian umat-umat Nabi akan diuji sebagaimana Nabi-Nabi mereka diuji. Tak cukup dengan kita senyum, kita beritahu aku orang beriman. Kemudian kita nak harap kita nak masuk syurga, tu dia kapet merah punya duduk depan kita. No. Tuan-tuan ya, ahasiban nas. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka an yutraku? Ahasiban nasu an yutraku. Adakah manusia itu menyangka dia ditinggalkan untuk berkata amanna, kami orang beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. So kita diuji. Kita berkahwin dalam perkahwinan kita dengan pasangan hidup kita. Nah, kita dapat anak dalam keluarga kita. Kita harap tidak ada ujian. No, perkahwinan itu ujian, pasangan hidup kita ujian, anak-anak kita ujian, harta benda kita ujian, pangkat itu ujian. Itu ujian. Nampak tuan-tuan? Terima dia sebagai satu ujian. Ini ujian dalam hidup. Nampak? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. So macam mana kita di dalam keadaan nak mendepani ujian? Sebab itulah Nabi SAW, bila Nabi terima sahaja risalah Islam, yang pertama sekali ayat turun adalah Iqra, iaitu pembudayaan ilmu. Kita terus di dalam keadaan kita menambah ilmu, menambah pengetahuan. Kan? Kalau kita tengok hadis itu, hadis di mana cerita Nabi nak terima Iqra, tuan-tuan, ya Allah, Masya Allah, Nabi nak terima ayat Iqra itu, Nabi kata ma'ana biqari. Bila Jibril kata Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku tak reti baca. Nabi tak reti baca. Apa Jibril buat? Faqatani. Nabi telah dipeluk dengan erat dan kuatnya oleh Jibril, hatta balagani al-jahdu, sampai aku rasa macam tak boleh nyawa. Nah, abang kata proses untuk menuntut ilmu bukan mudah. Bukan semudah yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Nampak tak? Kita kena cari. Tuan-tuan, zaman ini Allahu Akbar, Tuhan bagi dekat kita ini maha kaya, maha adilnya Allah. Saat kita mudah mendapat ilmu, melalui maya kita boleh dapat ilmu secara langsung, tetapi dalam waktu yang sama kita dapat benda rosak juga dengan mudah. Kita akan dihalang daripada jalan-jalan kebaikan ini juga dengan mudah. Pasal apa? Pasal itulah Allah maha adil. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi sunnatullah itu ujian. Kan? Kalaulah mudah, habis ramailah tuan-tuan. Dia tidak akan jadi semudah itu. Bagaimana para sahabat melalui kesusahan, para tabi'in melalui kesusahan,
kesusahan-kesusahan mereka itu kita terpaksa laluinya juga, walaupun tidak sepenuhnya seperti mereka. Kerana sebaik-baik zaman itu zaman mereka, sehebat-hebat ujian itu tentulah ujian yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dulu sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita dulu siapa? Ketua keluarga. Jom kita memahami ujian itu satu sunnatullah. Kita kalau dah diuji, bertahanlah dalam ujian. Syukur dengan apa yang kita miliki, sabar apabila kita diuji, redha dengan ketetapan Allah. Boleh tuan-tuan? Nah, kalau kita duduk dapat limpahan nikmat, ingat, waktu kita duduk dapat limpahan nikmat, jaga-jaga. Kita kena syukur bila nikmat Tuhan bagi. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku azab yang amat pedih. Jaga. Oh, Tuhan bagi anak kat kita comel-comel, masya-Allah, syukur. Bukan comel itu laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan cantik itu cantik pakaian, baju, muka, rupa hak kita pakai ni. Innal jamal, sesungguhnya cantik yang sebenar itu jamalul ilmi wal adabi, cantiknya ilmu yang kita miliki, yang diamalkan, dan juga adab. Nampak tak? Adab. Kita kena jangan leka. Kita jangan sirna ya. Cantiklah anak kita, ada satu orang dia masuk surah abang, tuan-tuan, cerita dengan bangganya, seronoknya. Pasal apa? Pasal dia yang duduk di kampung, di satu negeri. Dia bukan duduk di bandar, dia duduk di pinggir bandar. Tetapi Allah kurniakan dia seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia tengok anak dia cantik tu, dia tengok anak dia Tuhan bagi apa dia? Suka bergaya. Pakai baju, tukar baju, pakai baju, tukar bergaya depan cermin. Anak dia kecil, tuan-tuan. No? Macam Maryam anak saya. Kan? Baru darjah 1, darjah 2 kan? Tu dia punya bergaya. Akhirnya dia dapat idea. Idea apa, tuan-tuan? Idea untuk ajak anak dia menjadi seorang modeling. Nampak? Hari ni dia kata dia rasa seronok menyumbang kepada anak-anak kampung dia. Ramai yang ikut jejak anak dia untuk menjadi seorang yang modeling ini. Dan anak dia dah jadi pelakon, disunting oleh syarikat perfilman daripada Hong Kong, tuan-tuan. Punya cantiknya anak dia. Jangan tuan-tuan. Kita jadi ibu bapa, anak-anak kita tanggungjawab kita. Janganlah, ya Allah, dia bawa anak dia, Ustazah Noni, dia bawa pergi mana? Anak halus bawa pergi kelab malam. Orang tanya dia, pasal apa yang bawa anak kecil pergi kelab malam? Dia kata, saya sebenarnya sengaja bawa anak saya yang kecil ni kat kelab malam sebab saya nak biasakan dia dengan bunyi muzik yang kuat. Ni tuan-tuan, dia silap. Pasal apa? Pasal dia duk ingat dia boleh kawal anak dia. Dia boleh pastikan anak dia ikut cakap dia. Tuan-tuan, anak kita tak akan ikut cakap kita kecuali kita ajak dia ikut cakap Allah dan cakap Nabi. Ingat tu? Kalau kita ajak didik anak-anak kita ikut kata Allah, ikut firman Allah, ikut kata Nabi, ikut hadis Nabi, ikut syariat agama, anak kita akan ikut dan patuh kita walaupun kita sudah uzur dan tua. Walaupun saat itu sudah hilang kudrat dan daya. Walaupun waktu itu kita sudah tidak mampu berkata-kata. Percaya cakap saya, tuan-tuan. Percaya cakap saya. Saya ingat arwah ayah saya. Saya ni, tuan-tuan, nak cerita. Kakak saya pun ada dalam ni. Ramai juga anak murid saya dalam ni. Sebab saya ni anak jantan sulung, tuan-tuan. Akai jenuh. Jadi ni anak lelaki-lelaki saya pun duduk dengar. Anak laki-laki hak sulung ni selalunya makan rotan banyak lah. Saya lah makan rotan banyak. Pasal apa? Pasal akai jenuh. Ayah kata saat ni balik mengaji Quran, balik mengaji. Jadi kawan pula pergi ajak mandi sungai. Jadi kita nak mandi sungai, kita nak pergi seorang saat lagi.
kita seorang kenal lah ajak adik sekali. Jadi adik saya duduk Kuala Lumpur tu lah, ni dulu kami 2 beradik lelaki-lelaki. Hak mak saya lah ni lah, hak mak muda saya ada lagi 6. Kan lelaki-lelaki ramai lah kan. Saya 5 aja. Jadi saya ajak adik saya, kata adik jom kita pergi mandi sungai. Mana kai tak jenuh pergi mandi sungai. Mandi sungai tak minta izin dah kat ayah kita dah. Sebab kalau minta lagi balik pergi minta, taubat tak bagi. Mandi dulu. Mandi sampai merelok petang, balik malam tu. Lepas maghrib masuk court lah, bicara di mahkamah. Pasal apa? Pasal memang style tu ayah saya memang ajak, dia tak akan tibai saya kecuali dia tanya dulu pasal apa, pergi ke mana, buat salah tak salah. Bila salah dia tibai. Memang kena tibai. Kalau ayah kata yang tu, saat ni bangun pukul 2 pagi bangun. Dia pukul 2 pagi bangun. Dia memang macam tu. Undang-undang zaman tu. Tapi bila ayah saya jadi Tok Wan, bila saya pun tibai anak macam tu, ayah saya pun panggil, Yusuf, ayah dulu ni dah ubah dah sebenarnya. Ayah dulu ni rotan tu 1, Tok Guru ayah belah 4. Tok Wan saya pun mengajar Quran juga. Ayah saya mengajar Quran. Ya, nak murid ramai lah kot belah-belah Sungai Baru tu. Sampai ke belah Kuala Nerang Tolak tu. Dia ada 2 rumah nombor 2 di sana dulu. Jadi belah 4, ambil 1/4 daripada rotan tu, ikat benang. Ayah saya cerita, tibai tu keluar kulit tu. Ayah sudah ubah. Ayah tak pakai dah tu. Ayah ambil rotan sebatangnya. Tu. Jadi tibai. Jadi ayah saya suruh ubah. Nasihat ubah. Sebab tu saya abang ke anak-anak saya, Baba dah ubah sebenarnya. Baba bukan macam Wan dulu. Wan dulu rotan. Baba tak rotan sangat. Ini tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Tapi saya tetap mempertahankan bahawa rotan itu sebahagian daripada tarbiyah. Sebab Nabi kata kan, wadribuhum alaiha wa hum ibnu asyri sinin. Rotan kalau anak kita tinggal semayang, umurnya 10 tahun. Maknanya umur 10 tahun itu sesuai kalau dia duk bantah lagi cakap syariat, kata-kata Allah dan Rasul, hukum agama dia langgang, lepas kita nasihat dia tak pakai, kita tibai sebagai untuk mengadapkannya, mendisiplinkannya. Bahkan kalau kita tengok dalam bangsa-bangsa di dunia sampai hari ini, Cina umpamanya masih menggunakan rotan. India guna rotan. Kita yang duk petikai rotan-rotan ni. Kan? Cina dia kaya, dia punya kedai punya besar. Kita masuk-masuk tengok duk ajang anak dia matematik pakai rotan. Kita kata, you pakai rotan kah? Dia kata, tak boleh. Dia cerita dia pakai rotan. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak pakai. Hak sebagai orang pekal lah. Dia kata, abang, buat baik sikit lah. Rotan-rotan jangan. Ni tuan-tuan. Padahal, bukan mesti kita rotan bila ada rotan. Saya nak abang kata tuan-tuan, bukan mesti kita rotan anak kita bila kita ada rotan. Nabi kata, alliqus sawta, ambil rotan, gantung. Haisu yarahu ahlul bait, sekira-kira rotan itu dapat dilihat oleh ahli keluarga. Fa innahu adabul lahum, maka sesungguhnya perbuatan menggantung rotan itu sehingga dilihat oleh ahli keluarga mendisiplinkan mereka. Maknanya kita bukan mesti rotan. Kalau kita rotan sekalipun, rotan duduk kat kita. Kita bismillah angkat, jatuh pelannya, boleh kat kita juga. Maknanya nak rotan tak rotan, kaedah merotan, semua itu ada di dalam disiplin ilmu agama kita sebenarnya. Tinggal lagi nak pakai tak pakai. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan tolak satu penyelesaian yang ditunjuk oleh agama, tuan-tuan tunggu bala yang akan diterima hasil daripada kita tak setuju dengan apa yang ditunjuk oleh agama kita. Mari kita faham, agama adalah penyelesaian. Islam adalah penyelesaian. Quran dan sunnah itu penyelesaian. Maka kalau sekiranya kita dalam kehidupan sepanjang jalan hidup ini, kita dipandu oleh Quran dan sunnah, dipimpin oleh hukum Quran, sunnah, ijma', qiyas, ulama' memimpin hidup kita bersama-sama dengan umara yang mendengar dan mengikut pandangan ulama' yang amanah dengan ilmunya, maka percayalah bahawa kita akan tetap berjaya walaupun orang kata kita gagal di sisi Allah.
Kita tetap bahagia walaupun orang kata kita sedang menderita. Kita tetap kaya walaupun ketika itu nampak di mata manusia kita miskin. Kerana kitalah orang yang kaya di sisi Allah. Kitalah orang yang bahagia di sisi Allah. Kitalah orang yang berjaya di sisi Allah. Hidup di dunia memang tempat penat, memang tempat letih, tempat berehat di akhirat. Tuan, selamat memburu Lailatul Qadar. Malam ni malam 27 Ramadan. Saya sebut hari itu sepatutnya setiap malam tuan-tuan. Pakai internet banking. Setiap malam kita akan tembak. Kita akan masukkan duit kita. Kita ada wakaf, kita ada hebah, kita ada zakat, kita ada. Tuan-tuan, saya mempelawar tuan-tuan bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Kedah untuk tuan-tuan menyumbang pada malam ni. Kita ada lagi dan masih berterusan wakaf Al-Quran, 1 juta Al-Quran di Afrika yang memerlukan, RM25 satu naskah. Kita ada wakaf Telaga Afrika, RM6,000 satu telaga. Sikit pun tuan-tuan boleh menyumbang. Ada RM1,200 untuk Telaga Kemboja. Kita juga ada untuk Iftar Chat Afrika, dan kita juga ada kempen untuk program korban dan akikah di Afrika, insya-Allah. Jadi saya mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk bersama-sama menjayakan misi kemanusiaan dan dakwah Yayasan Amal Malaysia Kedah Darul Aman. Terima kasih. Esok insya-Allah. Esok insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan. Esok dah hari 27 Ramadan. Minta maaf kalau ambil lebih masa, kita cover balik hak kemarin yang kita tak sempat. Jangan lupa tuan-tuan, saya nak bagi petua live saya nak bagi petua. Bila kita minta, Nabi kata, bila Siti Aisyah tanya, alright, Siti Aisyah tanya, kalau dia jumpa Lailatul Qadar, dia nak minta apa? Nabi ajak Siti Aisyah baca doa yang diajar oleh Tok Imam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Jadi jangan berhenti dekat situ, ya. Jangan berhenti dekat situ, tambah lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa walidi wa amma syaikhi wa an muallimi. Tu mu'an kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa amma syaikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat. Saya nak sebut tu yang last tu, wa an jami'il muslimina wal muslimat. Jangan tinggal. Pasal apa tuan-tuan? Maka kalau kita berdoa minta ampun untuk orang Islam laki-laki dan Islam perempuan, kata Nabi, bagi tiap seorang daripada mereka satu hasanah, satu pahala untuk orang yang memintanya. Maka kita akan jadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang mendapat, katalah ada 2 juta pula, 2 bilion 2 bilion lah umat Islam lah, kan? Katalah kita akan tiba-tiba dapat 2 bilion. 2 bilion itu kali dengan berapa? 83 tahun 4 bulan, tuan-tuan. Jangan lupa khatam Quran. Jangan lupa khatam Quran. Kalau tak dan lagi nak khatam, tak habis lagi, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. 83 tahun 4 bulan. Walk keluar duit, ambil, hantar. Tu dia, hantar. Pada waktu mana? Waktu sahur. Saya buat waktu sahur, tuan-tuan. Kita pakat buat waktu sahur. Cuma kena bangun awal. Waktu sahur tu, waktu tu lah nak baca Quran, sembahyang, doa, nak wakaf, nak apa semua. Waktu sahur. Sebab apa? Sebab apa waktu sahur? Sebab waktu terbaik. Tetapi Lailatul Qadar mula bila? Dia mula daripada tenggelam matahari sampailah naik fajar. Dia mula tu sepanjang malam. Cuma sepertiga malam adalah waktu yang paling baik. Muslimat sekalian. Kalau tuan-tuan dengar hujan turun, maka hujan yang turun lebat adalah hujan yang di sana ada satu fadilat, rezeki, doa kita diistijabahkan, insya-Allah menjadi lebih dekat saat hujan itu turun. Berdoalah, ya tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar lazimnya malam yang tenang, tidak dengar salakan-salakan anjing, tidak dengar bunyi sahutan-sahutan anjing, tidak ada panahan api, bola-bola api di langit. Dia adalah malam yang tenang dan syahdu. Esoknya matahari tidak menajam mata kita kalau kita lihat, dan mudah-mudahan kita semua tidak terkecuali, tak ada seorang yang terlepas daripada malam yang indah dan hebat ini. Dekat tu
yang baik dari Allah, salah silap dan Maha sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma akrimna bi lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma akrimna bi lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.